Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ikhwan bin Muhammad Sahar, selaku moderator bagi forum ringkas pada hari ini. Forum kita pada hari ini bertajuk Adab dan Akhlak dalam urusan berjual beli menurut pandangan Islam. Baiklah, kita mulakan forum kita pada hari ini. Buat pengetahuan semua, jual beli merupakan urusan harian yang kita lakukan demi memenuhi keperluan dan kehendak kita. Jual beli telah dihalalkan dan dibenarkan oleh Islam melalui firman Allah dalam surah Al-Baqarah, iaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang bermaksud Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Melalui ayat Al-Quran ini, kita dapat menyaksikan bahawa Allah telah membenarkan jual beli dalam kehidupan seharian kita. Namun persoalannya, pasti ada beberapa garis panduan supaya kita berurusan jual beli dengan sempurna dan tidak bertentangan dengan syarak. Baiklah, soalan saya kepada ahli panel yang pertama ialah, apakah sifat atau akhlak mahmudah yang perlu ada bagi setiap orang ketika urusan jual beli berlaku, dan mengapakah sifat mahmudah perlu ada ketika urusan ini dilakukan? Silakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, juga ahli keluarga, isteri-isteri dan sahabat baginda, seterusnya mereka yang mengikuti jejak langkah baginda hingga ke hari akhirat. Terima kasih Tuan Moderator. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Sifat-sifat terpuji iaitu mahmudah merupakan sifat yang telah digariskan oleh Imam Al-Ghazali yang membentuk hati yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT agar dapat mengelakkan diri dari terjebak dengan sifat-sifat tercela iaitu mazmumah. Golongan usahawan sosial hendaklah mempunyai sifat-sifat terpuji iaitu mazmumah, kerana amalan yang terpuji ini akan melengkapkan lagi konsep keusahawanan sosial Islam ke tahap yang lebih baik. Antara sifat-sifat terpuji mahmudah menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anha dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din, yang pertama adalah taubat. Taubat ialah kembali daripada keburukan kepada kebaikan dengan beberapa syarat yang tertentu. Setiap manusia tidak dapat mengelakkan dirinya daripada membuat kesalahan dan terlupa, melainkan manusia yang terpelihara daripada dosa dan salah silap iaitu maksum, seperti rasul-rasul dan nabi-nabi. Seseorang itu hendaklah bersungguh-sungguh memelihara diri daripada dosa, iaitu dengan memelihara seluruh anggota daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh agama Islam. Usahawan sosial hendaklah sentiasa bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan berusaha melaksanakan taubat nasuha untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah SWT menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Yang kedua adalah ikhlas. Sifat ikhlas ialah menumpukan niat bagi setiap ibadah atau kerja yang dilakukan semata-mata kerana Allah SWT dan dikhasatkan, iaitu niat untuk menjunjung perintah Allah SWT semata-mata serta membersihkan hati dari dosa atau riak, ujub, takbur atau ingin akan pujian manusia. Setiap pekerjaan yang dilakukan hendaklah dibersihkan daripada sesuatu tujuan yang lain daripada taat kepada perintah Allah SWT. Yang ketiga adalah syukur, iaitu pengakuan hati terhadap sesuatu ganjaran. Syukur bermaksud mengaku dan memuji Allah SWT atas nikmat yang diberikan dan menggunakan segala nikmat itu untuk berbuat baik, untuk berbuat taat kepada Allah SWT. Tiap-tiap nikmat yang diberi Allah SWT kepada makhluknya adalah dengan limpah kurnianya semata-mata, seperti nikmat kesihatan, kekayaan, kepandaian dan kekayaan. Usahawan sosial hendaklah sentiasa bersyukur dengan kejayaan yang dicapai, malah dituntut dikongsikan hasil kejayaan tersebut
dengan masyarakat lain untuk mendapatkan keberkatan dan keridaan Allah SWT. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator terhebat kita pada hari ini. Terima kasih Anis atas hujah yang telah diberikan. Kita beralih kepada persoalan yang kedua. Saya ingin ajukan soalan ini kepada ahli panel yang kedua. Pada pendapat anda, apakah penyelesaian dan hujah berkaitan sikap penjual yang sering menipu dan menggunakan unsur gharar dalam jual beli pelanggannya? InsyaAllah saya boleh sampaikan penerangan ini dengan baik kepada para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada moderator majlis yang telah mengutarakan soalan kepada saya. Oleh itu, saya selaku panel kedua akan memberikan serba sedikit hujah dan pandangan berkaitan penyelesaian masalah yang disarankan bagi topik kita pada hari ini. Sebelum itu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa peniaga yang dipercayai dan amanah akan termasuk dalam golongan bersama para nabi, orang-orang yang dipercayai dan orang yang mati syahid. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Berdasarkan hadis ini dapat ditekankan bahawa jujur dalam berniaga merupakan penyelesaian yang penting dalam perniagaan. Dalam urusan perniagaan, sifat jujur dan amanah amat diperlukan. Bahkan, Islam turut mewajibkan supaya kita bersikap jujur dan jauhi khianat. Bila kita jujur, pembeli akan percaya dengan mutu barangan yang kita jual dan berasa selamat daripada penipuan. Contoh penipuan tu macam mana? Penipuan tu macam kita menjual barangan kosmetik yang murah dan di dalam bahan kosmetik itu terdapat bahan yang terlarang mengikut syarak yang tidak boleh digunakan. Tetapi kita sebagai penjual hanya berdiam diri dan menjualnya kepada pembeli dengan rasa tidak bersalah. Sebenarnya, berlaku jujur dalam berniaga ini sangat menguntungkan. Orang yang tamak sahaja yang menganggap sikap jujur ini merugikan. Walaupun untungnya sedikit, tetapi keuntungan itu kita dapat dengan sikap jujur, ia akan memberi ketenteraman jiwa, keluarga dan harta benda. Inilah sebenarnya yang dikatakan kekayaan yang membawa berkat. Penyelesaian seterusnya ialah elakkan unsur gharar dalam jual beli. Ini dimaksudkan kaedah meletakkan tanda harga jualan pada harga lain, tetapi yang memerlukan pelanggan untuk membayarnya dengan harga yang lebih tinggi adalah haram. Nyatanya, Mufti Pahang, Datuk Seri Abdul Rahman bin Osman berkata, tindakan permis niaga yang meletakkan tanda harga menggunakan nilai 99 sen, tetapi pengguna perlu membayar RM RM1 mengikut penggenapan adalah tidak cukup syarat akad jual dan beli di dalam Islam. Katanya lagi, mengikut Islam, urus niaga seperti itu berunsur gharar, iaitu helah peniaga mengelirukan pelanggannya kerana nilai terkecil di pasaran adalah 5 sen, manakala 1 sen tidak wujud lagi. Contoh situasi di shopping mall. Puan Suraya mahu membeli barang kosmetik di sana dan harga yang telah ditetapkan itu mempunyai nilai 99 sen dan 5 sen. Tetapi Puan Suraya perlu menggenapkan 99 sen itu kepada RM1. Jadi, situlah terjadinya isu gharar dalam jual beli. Walaupun dalam pasaran, nilai kecil shilling ialah 5 sen. Tetapi berdasarkan Islam, kita mesti jual ikut gandaan 5 sen supaya tiada bayaran lebihan atau kurangan. Nampak sedikit atau kecil iaitu 1 sen mahupun 5 sen. Tetapi jika sejuta transaksi dilakukan, sudah mencecah RM10,000. Sistem harga 99 sen ini mesti dihapuskan atau dilarang kerana bertentangan konsep Islam, kerana setiap jual beli mesti dipulangkan bakinya walaupun 1 sen. Tuntasnya, penyelesaian ini akan wujudnya sikap redha meredai antara pembeli dengan penjual jika tidak ada unsur gharar atau penipuan dalam suatu transaksi. Sekian daripada saya. Kita kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua atas hujah yang cukup bermanfaat. Baiklah,
Sekarang kita akan beralih kepada rumusan. Saya ingin bertanyakan soalan ini kepada ahli panel kita yang ketiga, Cik Amira. Apakah kesimpulan yang dapat kita pelajari daripada forum kali ini? Terima kasih kepada Tuan Moderator. Antara pengajaran yang boleh kita simpulkan pada forum ini ialah, yang pertama, seorang mestilah menjaga hak antara manusia dengan manusia seperti yang dinyatakan sebentar tadi, iaitu dalam situasi jual beli. Sebagai contoh, penjual mestilah bersifat jujur dalam memastikan barang yang dijual mestilah berkualiti dan selamat digunakan kepada pembeli seperti yang telah dipromosikan kepada para pembeli. Antara kesan baik seorang peniaga yang bersifat jujur ini ialah mereka akan bersama-sama dengan para nabi dan juga para orang soleh. Hal ini adalah berdasarkan hadis riwayat Al-Tirmizi yang bermaksud peniaga yang bersifat amanah serta jujur akan bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin dan juga para syahid. Daripada hadis yang dinyatakan sebentar tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa peniaga yang bersifat dengan sifat jujur ini bukanlah perkara yang boleh dibawa main. Hal ini kerana kesannya bukanlah di dunia sahaja, bahkan ia akan dibawa ke akhirat kelak. Selain itu, dari sudut pembeli pula, mestilah bersifat husnuzon antara satu sama lain agar tidak berlaku pergaduhan seperti mana yang berlaku pada zaman kini yang turut tular di media sosial. Hubungan yang baik tercipta antara penjual dan juga pembeli akan merapatkan lagi ukhuwah antara satu sama lain dan seterusnya bersama-sama menaikkan ekonomi dengan cara yang dibenarkan di dalam Islam. Keuntungan dan kuasa untuk mencapai suatu kehendak merupakan satu nikmat yang sangat ternilai dalam hidup kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Berdasarkan situasi yang kita bincang pada forum ini, pada pendapat saya, apabila kedua-dua belah pihak iaitu penjual dan pembeli berjaya mencapai kehendak masing-masing, ketika urusan jual beli lalui cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti rezeki yang diterima pasti akan diberkati. Rezeki yang berkat menyebabkan kita berasa cukup terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sentiasa mensyukuri akan nikmat kurniaannya. Barang siapa yang bersyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambahkan nikmatnya kepada manusia tersebut. Ini berdasarkan daripada surah Ibrahim ayat 7. Tegaslah bahawa akhlak yang mazmumah membawa kepada kesan yang baik kepada manusia. Akhirul kalam, mempraktikkan akhlak yang baik serta meninggalkan akhlak yang mazmumah secara konsisten adalah dituntut agar manusia sedaya upaya serta bermotivasi untuk melakukan kebaikan dengan ikhlas dan beroleh syurga di akhirat kelak. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton forum kita pada hari ini. Moga-moga forum ini memberikan manfaat dan sekaligus membantu anda dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja daripada saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.